ahli jawatankuasa masjid, ketua-ketua masyarakat di sini, pengurusi masjid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua sihat. Alhamdulillah, syukur kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah himpunkan kita semua dalam majlis ilmu ni. Jadi bila Allah sayang seseorang, Allah pilih mereka untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu. Allah pilih orang untuk duduk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita rasa syukur yang tak terhingga, sebab Allah yang jemput kita datang sini kerana dia sayang kita. Jadi jemputan daripada Allah ni jemputan yang paling mahal sekali. Adakah jemputan yang lebih tinggi, lebih besar daripada jemputan Allah Subhanahu wa taala? Siapa rasa Allah yang bawa dia datang sini, angkat tangan. Siapa rasa Allah yang bawa? Angkat tangan, dah boleh balik dah. Tuan-tuan sekalian, bila kita sedar Allah yang bawa kita datang sini, kita akan rasa bahagia, kita rasa gembira, rasa seronok sebab Allah yang jemput kita. Maka bila kita datang ke rumah Allah, segala masalah, ujian, musibah dalam hidup, semua kita lupakan sebab kita telah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang maha raja, raja kepada segala raja, yang maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita syukur pada Allah. Dalam hadis sahih Muslim, orang duduk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa. Dosa saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita semua sedang diampunkan. Antara tanda bawa mula je dah rasa mengantuk ada. Tu dosa kat mata dah nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur, banyak dosa dia ni, baru mula dah tidur dah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam sahih Muslim, dalam majlis ilmu ni terbahagi pada 3 jenis orang. Orang yang pertama, dia bersegera duduk depan. Orang yang suka duduk depan dalam majlis-majlis ilmu ni, rahmat Allah kepada dia cepat. Orang yang berebut duduk depan, rahmat datang pada dia cepat. Doa dia makbul. Siapa nak doa dia makbul, angkat tangan. Nak doa cepat makbul. Nak Allah sayang dia. Jadi saya bagi masa tuan-puan 5 saat. Tuan-puan mana jauh-jauh, main dekat-dekat sikit. Saya pejam mata sekejap lah. Main dekat-dekat lagi, bergerak sikit siapa yang jauh-jauh. Mana-mana yang luar-luar, kalau masuk dalam pun bagus juga. Lagi dekat kita dalam majlis ilmu ni, lagi cepat rahmat Allah datang dalam hidup kita. Untuk kawan-kawan kita yang bersandar, kita sangka baik. Mungkin mereka sakit belakang, penat. Tapi untuk kita yang sihat, kita ke depan. Yang sihat, yang tak ada uzur, kita dekat-dekat lagi baik. Masya Allah, tahniah, syabas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang kedua dalam majlis ilmu ni, dia malu-malu. Dia duduk sebalik orang lain. Rahmat Allah datang kepada dia, tapi malu-malu rahmat tu datang seperti malunya dia dalam majlis ilmu ni. Ada masa perintah Allah untuk kita bersifat malu, tapi ada masa perintah Allah untuk kita bersifat ke depan. Antaranya dalam majlis ilmu, kita ke depan. Dalam berjihad, kita ke depan. Dalam berlapar, kita dulu lapar. Itu sifat Nabi Muhammad SAW. Perkara yang berat, yang susah beliau dulu. Tapi bab-bab kemuliaan, ketinggian, pujian, penghargaan orang diberi pada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu ni ada 2. Sahih Muslim, satu di lidah, satu yang turun ke dalam hati. Ilmu ada 2, satu di lidah, satu yang turun ke dalam hati. Ilmu di lidah ni manusia guna untuk berbahas sama sendiri. Semakin kita belajar, kita semakin bergaduh dengan keluarga kita. Ilmu kalau Nabi SAW sebut, dia mesti daripada Quran, hadis. Kalau kita hari ini daripada para ulama kita yang daripada Quran, hadis Nabi SAW. Kalau Nabi sebut ilmu, maksudnya daripada Allah. Lain-lain daripada tu, dia boleh jadi betul, boleh jadi salah dan dia berubah-ubah. Tapi ilmu yang Allah turunkan, dia tidak berubah-ubah, dia tetap tepat. Quran, hadis Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW sebut ilmu ni ada 2. Satu di lidah, satu yang turun ke dalam hati. Ilmu di lidah ni, ilmu yang kebanyakan kita hari ini dapat. Kita belajar, tapi makin kita belajar, satu lagi ilmu yang turun ke dalam hati. Ilmu yang ada pada Rasulullah SAW.
Ilmu yang daripada Nabi ni, semakin Nabi belajar, Nabi semakin rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin belajar ilmu, kita semakin rindukan kematian. Semakin rindu belajar ilmu, kita semakin cinta untuk berjumpa dengan Allah. Sebab tu riwayat Bukhari, masa Nabi SAW sakit, nazak, Nabi SAW sebut perkataan akhir Nabi dalam dunia, Ar-Rafiqil A'la. Nabi SAW sebut ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita belajar, semakin kita rindu untuk jumpa Allah. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW, nama Sa'ad bin Ma'as. Sa'ad bin Ma'as ni dalam riwayat Bukhari, masa beliau meninggal dunia, arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala bergegar gembira. Arasy Allah bergegar gembira menanti roh Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ma'as ni orang pertama dekat Madinah, orang yang antara yang paling awal, yang telah menyebabkan ramai orang Madinah memeluk Islam. Kata Sa'ad bin Ma'as, kalau malam ni dia beritahu pada orang Madinah, kalau kamu esok tak masuk Islam, aku takkan bercakap-cakap dengan kamu lagi. Dia sangat berpengaruh, maka orang semua sibuk belajar Islam, dan orang telah mengucap syahadah ramai-ramai. Salah satunya asbab dakwah daripada Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ma'as ni sangat disayangi oleh Nabi SAW, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, masa Sa'ad bin Ma'as meninggal dunia, dan dia dibunuh masa sedang berdakwah kepada orang Yahudi. Bila dia dibunuh, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dengar Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku dengar suara tangisan mereka. Masa Sa'ad bin Ma'as meninggal syahid, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar menangis, sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dapat bezakan suara tangisan mereka. Ni tangisan Abu Bakar, ni tangisan Umar radhiyallahu anhu. Tangisan Abu Bakar. Ada kereta nak keluar, tuan-puan minta tolong alihkan. Mudah Allah bagi pahala. JJG 9351. JJG 9351. PNF 9994. CBQ 1177. CBQ 1177. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangi, kasih sekalian, di ilmu yang ada pada Nabi Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu, selepas beliau, masa beliau meninggal dunia, Nabi SAW tengok Sa'ad bin Ma'as, Nabi pegang Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu, Nabi SAW menangis. Sabda Nabi, ketika ini arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira menanti roh Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Ada orang dalam dunia mereka terkenal, dan di sisi Allah juga, di sisi penghuni langit, di sisi para malaikat, dia pun terkenal. Ada orang dalam dunia mungkin dia tak terkenal, tapi dia terkenal di sisi semua malaikat kenal dia. Dalam kata lain, dia sangat disayangi oleh Allah. Ada orang dalam dunia dia terkenal, tapi dekat sana tak ada, para malaikat tak pernah dengar pun suara dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu ada seorang sahabat, nama dia Zahir radhiyallahu anhu, riwayat Tirmizi. Nabi SAW nampak Zahir. Nabi datang daripada belakang, Nabi SAW tutup mata dia. Dia ni cacat, tak sempurna. Nabi SAW tanya, siapa nak beli budak suruhan ni? Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak saya. Kalau kamu jual saya, tak ada orang nak saya. Dia Nabi SAW, siapa nak budak suruhan ni? Tengah pasar, Nabi SAW pilih Sa'ad bin Ma'as untuk berbual, untuk bercakap, untuk bergurau. Kita, kalau kita seseorang dekat pasar, mesti kita pilih-pilih orang yang terkenal, orang hebat, ada nama untuk kita duduk, berbual, untuk kita himpit dekat dengan dia. Tapi Nabi SAW pilih satu orang cacat, biasa, tak sempurna, dan orang badui dekat pasar. Nabi tutup mata, dia gembira. Kata beliau, ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak saya. Macam tu sekali, kalau kamu jual pun tak ada orang nak saya. Sabda Nabi SAW, wahai Zahir, kamu tak dikenali dalam dunia, kamu dicintai oleh Allah, kamu disayangi oleh para malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita takut dalam dunia mungkin kita dikenali, disayangi, dihormati orang, tapi rupa-rupanya kita nama kita tak dikenali langsung di sana. Sebab tu tuan-tuan sekalian, siapapun kita dalam dunia, dia tidak menentukan apa-apa. Yang menentukan kita sebenar ialah bila kita mati, Allah buat keputusan pada kita, itulah yang sebenar-benarnya.
Dan inilah hakikat kepada ilmu. Kita nak tahu Allah redha kita ataupun tidak, Allah terima saya ataupun tidak. Saya dengar satu orang alim meninggal dunia dah. Saya dengar antara nasihat akhir beliau, nama beliau Maulana Zubair rahmatullah alaih. Dia kata, Maulana Zubair kata, dunia ini kalau terjadi, sebenarnya tak ada apa-apa yang jadi. Akhirat kalau terjadi, itulah yang sebenar-benarnya terjadi. Kita selalu perasan dengan kejayaan kita dalam dunia. Nak esok jadi macam bapak ya. Kita cakap kat anak, nak esok dah besar jadi macam bapak. Dan kita pun benar-benar sangka perkataan kita tu betul. Sebenarnya kita belum berjaya lagi. Kita belum tahu nasib akhir kita. Kita bagi ceramah kat orang, kita kata kena begini. Kita terlupa yang kita pun yang cakap ni belum tahu Allah terima kita ataupun tak. Kalau dalam dunia, saya ingat ada satu orang dekat India, dia ada kasta-kasta. Ada kasta-kasta. Dulu-dulu lagi kuat, sekarang dah kurang sikit. Kalau jumpa kena sebut nama, keturunan mana, kalau sekarang degree apa, kelulusan belajar sampai mana, baru boleh bercakap. Kalau tak, jangan bercakap. Sampai sekarang, sebut kelulusan belajar mana. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada satu orang, dia bawa balik berdakwah. Maulana Umar Palampu diceritakan, satu orang bawa balik berdakwah. Bila dia balik berdakwah, masa tu semayang hari raya, dia duduk saf depan sekali, saf paling depan. Masa bila duduk saf depan, baju dia buruk, dia orang miskin. Bawa balik berdakwah pula, bau pun lain sikit daripada orang lain. Maka apa dia buat, orang depan ni telah kata suruh isyaratkan dia ke belakang. Dia pun pergi ke belakang. Dulu-dulu kat masjid pun ada kasta-kasta, dekat India. Jadi dia pergi belakang sikit. Sampai kat belakang, orang nampak dia, orang buat isyarat dia ke belakang lagi. Sebab dia baju dia tak sama macam orang lain hari raya, cantik, bersih. Memang sunnah begitu. Sunnah untuk kita begitu. Tapi sunnah untuk orang susah, nampak orang susah kita beri mereka pakaian. Bukan kita hina mereka. Nampak orang tak makan, bukan kita hina dia, tapi kita beri makanan kepada mereka. Itu sunnah. Untuk kita, sunnah pakaian cantik, bersih, wangi. Sunnah melihat orang baju buruk, kita beri pakaian cantik, beri pada dia. Itu sunnah dia. Tapi bukan mengkeji dia. Ya Allah, dia ni baju begini. Maka apa dia buat? Dia kena halau daripada saf depan sampai saf belakang. Saf belakang lagi. Saf belakang lagi. Sampai dia semayang tu ramai orang, dia kena semayang kat tepi selipang. Walaupun dia sampai awal. Orang baik tadi, dia menangis. Dalam doa dia kata, Ya Allah, dalam dunia orang halau saya. Dalam dunia orang halau saya. Orang tolak saya, orang hina saya. Orang pijak, orang keji saya. Tapi ya Allah, saya pohon, di akhirat esok, janganlah kau tolak saya. Janganlah kau hina saya. Tak apalah dalam dunia orang halau tolak saya, tapi janganlah di akhirat nanti Allah tolak kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Quran diceritakan, kalau Allah murka kepada kita, kita tak tahu mana kita nak pergi. Tuan-tuan, ilmu Nabi SAW semakin merindui untuk